Hukum itu valid bagi sepanjang masa, tetapi setiap perkara yang nak dibuat mesti memenuhi syarat keadaan. Kita wajib menunaikan haji apabila kita cukup duit. Kalau kita tak cukup duit, kita tak wajib tunaikan haji. Bukan haji tak valid untuk kita. Apabila kita tak mampu berdiri, maka kita duduk di dalam solat. Bukan berdiri tak bagus, tetapi kita tak mampu. Apabila keadaan tak kondusif untuk hudud, maka hudud tak boleh dibuat. Kerana kalau dibuat, implikasinya negatif. Termasuk hukum-hukum lain. Saya ada mungkin pandangan, mungkin boleh dibincangkan tentang masalah hukuman rejam dan seumpamanya. Contoh tengok beberapa negara yang rejam. Dalam hatta Saudi sekarang, bila dia hukum pancung dan potong, dia tak bagi orang ambil gambar. Dia tak bagi ambil gambar dan dia tak siarkan. Quran menyatakan supaya disaksikan hukuman itu. Quran semua saksikan. Faliyashhad azabahuma, hendaklah disaksikan hukuman azab tu. Sebab apa dia tak bagi? Sebab benda ni kalau pergi ke internet, pergi ke dunia luar, dia akan berikan sejuta tafsiran terhadap agama. Ini semua perkara-perkara yang diambil kira dalam pelaksanaan, kerana tujuan pelaksanaan itu untuk mengizzahkan Islam, memuliakan Islam. Kalau dilaksanakan menyebabkan orang kutuk Islam, kita no point. Orang mencuri hari ini jadi miskin dalam negara Islam, Pakistan dan banyak negara lagi, kerana tidak ada hukum hudud ataupun kerana tidak berlaku pemberian yang adil terhadap harta, sehingga sebahagian masyarakat merempak dan mereka tak ada makan, kehidupan jadi tidak teratur. Undang-undang ini datang setelah perkara ini kita lengkapkan. Haramkan arak, ada undang-undang yang mudah. Macam haramkan arak tak ada masalah lah, boleh haramkan arak. Itu pun hukum tentang orang yang minum arak khilaf sama ada. Kalau kita tengok dalam hadis, orang yang minum arak tu Nabi pukul lelaki yang disebut namanya Abdullah, yuqalu lahu himara, yang dipanggil himar, gelar dia. Wa kana yudhikan Nabi, dia selalu bagi Nabi ketawa, tapi dia kaki minum arak. Dan bila dia ditangkap, bawa kepada Nabi, selalu dia minum arak, ditangkap, Nabi kata fadribuh, Nabi kata pukul dia. Dalam hadis kata faminna man yadribuhu biyadihi wa minna man yadribuhu bithawbi. Di kalangan kami ada yang pukul dia dengan tangan, di kalangan kami ada yang pukul dengan baju. Artinya Nabi yang penting Nabi pukul, ya. Tuan-tuan bayangkan pukul dengan baju macam mana? Pukul dengan kain. Dan kemudian lepas pukul, ada sahabat kata Allah mal'in, ya Allah laknatkan dia. Nabi kata la tal'anu fa inni a'lam annahu yuhibbullah wa rasul. Nabi kata jangan laknat dia, aku tahu dia sayangkan Allah dan Rasul. Minum arak sayangkan Allah dan Rasul. Nabi, orang minum arak, Nabi ajar pukul satu hal, tapi cerca jangan. Kita tak dan lagi nak pukul, cerca penuh sahabat lah, metro muka depan, orang belakang. Kita ada banyak perbezaan yang menghalang kita akan defeat the purpose. So saya kata suasana yang kondusif itu memerlukan satu fiqh untuk kaji. Sebab tu saya happy banyak kerajaan Islam yang muncul kebelakangan ni, Islamis, mereka tak fokus benda ni, mereka fokus hak rakyat. Bila negara adil, makan cukup, kahwin cukup, tak ada orang yang dizalimi hak dia, pekerjaan cukup, tak ada orang yang ditipu. Tapi ada juga mamat ni, dia memang minat mencuri, orang potong tangan dia, tak adalah siapa nak kata apa.
Tapi dalam keadaan yang kelam kabut, carca marba, kita pukul, potong tangan orang, ia hanya menimbulkan fitnah kepada agama. Berfikir negara Islam ialah negara hudud ialah fikiran yang salah. Negara Islam ialah negara keadilan. Hudud itu salah satu daripada mekanisme mencegah jenayah yang disebut di dalam negara Islam. Even the word Islamic State never been in any classical text. Tak pernah berlaku ada Daulah Islamiyah. Dia ada ialah Darul Islam. So tujuan negara itu lebih penting. Negara yang saleh, pemerintah yang wara', yang takutkan Allah, yang menegakkan al-amru bil ma'ruf. Kerana Quran kata alladzina immakannahum fil aqamus salah wa amaru bil ma'ruf wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Orang yang diberi kuasa mendirikan solat, bayar zakat, mencegah, menegakkan yang ma'ruf dan mencegah munkar. Menegakkan yang ma'ruf itu bukan tegak solat saja. Ma'ruf ni semua. Bagi rakyat ada makan, bagi rakyat ada kerja, bagi rakyat berakhlak baik, bagi rakyat berperangai baik. Hatta Nabi bukan tekankan masalah pukul orang yang minum arak tadi. Nabi tak bagi mencerca juga orang yang minum arak, yang mana dia sayangkan Allah dan Rasul. Ada hadis Nabi melaknat dia minum arak, tapi Nabi dalam kes ini Nabi tak bagi. Sebab tu kita nak kena banyak perkara nak kena dilihat. Kita pentingkan bagi dunia Islam, balu dunia Islam ni. Tengok sana berkelahi, sini berbalah, harta minyak kau ni bagi tak cukup, Pakistan macam ni, semua tu nama Islam belaka. Dan Malaysia antara, tak boleh dinafikan, di samping kita kritik, Malaysia antara yang bagus, kita tak boleh nafikan. Secara perbandingan lah, lagi ada orang fanatik marah pula, antara negara yang baik. Tapi kita masih perlu untuk melakukan pembaharuan dan reform dalam perkara-perkara yang patut kita lakukan reform. Fikrah tokoh-tokoh Islam hendaklah keluar daripada kerangka dahulu. Mereka hendaklah faham politik. Mereka hendaklah jadi. Kehebatan Sayyidina Umar bukan kerana dia potong tangan mencuri. Sayyidina Umar itu hebat kerana telah memotong beberapa orang yang mencuri dah. Bahkan dalam sejarah dia telah menangguhkan hukuman potong tangan bagaimana pada musim kemarau. Kehebatan dia kena keadilannya. Dia tak makan sebelum rakyat dia makan. Dia bagi, dia turun bersama dengan rakyat. Dia menangis ketika rakyatnya susah. Itu kehebatan Umar, bukan kehebatan kerana dia potong tangan mencuri. Turun negara orang Islam, cantik, bersih. Turun ke Jakarta, tengok-tengok minta sedekah, tipu kita di airport. Kita tak, ini Allah, masyarakat Islam. Islam is the way of life. Takkan orang akan kata Islam hebat. Turun ke Pakistan, jam, kita takut nak berjalan. Tapi bila turun ke negara Islam, negaranya bersih. Kita ada bab taharah, nak semayang kena bersih. Tapi tengok pergi ke Mesir, ya Allah, sampah menjadi hiasan masyarakat. Ke Kahirah, siapa pernah dengar Kahirah? Jadi Nabi wujudkan masyarakat yang bersih. Nabi ajar supaya bersih. Buang air bawah pokok tak boleh, buang air di tempat air bertakung pun tak boleh. Nabi ajar kebersihan, Nabi ajar semua environment Madinah yang baik. Hudud salah. Tapi bila ada orang kena potong tangan, muka Nabi duka cita. Nabi kata patutnya benda ni tak dibawa pada aku, kata Nabi. Sahabat kata seakan-akan ka'annaka takrahu ya Rasulullah, seakan-akan engkau tak suka tangan dia dipotong. Nabi kata patutnya jangan bawa. Sebelum kamu bawa kes ni pada aku, kamu selesaikan. Tapi bila dah bawa pada pemerintah, dia terpaksa laksanakan. Kita tahu Nabi orang datang, masyarakat kita berbeza. Nabi orang datang, ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni, wahai Rasulullah, aku berzina, bersihkanlah aku. Nabi tak mau tengok dia. Dia mari lagi, Nabi tak mau tengok. Nabi pusing kiri kanan, Nabi tak mau ambil kes. Kita pindah terah lubang kunci, bawa lagi ke ni, usuk gambar, suruh ambil gambar. Mana boleh sama? Dalam hadis Muslim, satu orang datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku telah alashtu imra'atan fil aqsal Madinah. Aku telah berubat satu orang perempuan di ujung kampung ni, di ujung Madinah ni.
fa fa'altu kull syai' illa zina. Aku buat semua dengan dia kecuali zina aku tak buat. Penetration dia tak ada, yang everything dah done. Nabi diam. Omar duduk sebelah. Omar kata, qad satarakallah law satarta nafsak. Allah Ta'ala dah tutup aib kau. Pasal apa yang kau dah pergi buka-buka? Tutup lah, tak payah berbawa apa cerita sini buat apa. Buatlah kita pergi. Kemudian Nabi panggil dia. Nabi baca ayat Quran tu, innal hasanat yudhibnal sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan memadamkan kejahatan. Nabi suruh dia salat, minta ampun. That the way Nabi deal dengan isu-isu yang membabitkan aib peribadi. Tapi kalau urusan jenayah itu urusan bunuh orang. Kita tengok undang-undang Islam kejam, undang-undang Islam keras, kejam keras. Ada orang yang Nabi hantar dia suruh jadi tetamu, dia bunuh orang keluarga tu. Tengok Nabi butakan mata dia kerana ini jenayah pada orang lain. Ada urusan peribadi, Nabi suruh nak elakkan. Kita kalau boleh, sebahagian artis ke bukan artis dah kahwin dah, masih lagi bawa pergi mahkamah lagi, dah suami isteri, dah ada anak, kes kaluan 5 tahun lepas, bawa pergi mahkamah. Inikah Islam yang menjaga maruah yang diwakili oleh mahkamah-mahkamah syariah? Sebab itu kita kena selesaikan urusan ini dulu sebelum bercakap. Ini adalah the essence of Islamic teaching, the very essence, the very meaning of Islamic teaching. Terima kasih emosi. Itu demam. Terima kasih. Katanya kena pergi jauh pula. Saya rasa tu tak larang.